ahli-ahli jawatan kuasa Korea, ahli-ahli jamaah, para pegawai surau, hadirin hadirat muslimin muslimat dirahmati Allah. Mari sama-sama kita iftitah majlis kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjatkan seluruh tasyakkur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan-limpahan nikmat dan kurnia. Di antaranya Dia telah mengurniakan kepada kita nikmat iman dan Islam. Dikurniakan juga kepada kita nikmat taufik untuk berada di dalam surau yang comel, yang cantik ini. Ada tambahan di belakang ruang wanita, tambah lagi aircon. Jadi alhamdulillah, itu semua nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan nikmat-nikmat tersebut menjadikan kita, menggolongkan kita dalam golongan orang-orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapat taufik, hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita di dunia. Dan moga-moga juga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, menetapkan kita dalam kelompok, dalam golongan orang-orang yang mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi di yaumul mahsyar kelak. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada malam ini kita sambung muzakarah kitab Munyatul Musalli yang dikarang oleh Al-Alimul Allamah Tuan Guru Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, ghafarallahu lahu wa taqammadhu birahmatih. Jadi kita sambung ke sahabat tu Haji. Sebelah Jawi beri ketiga. Kata alatan Basri. Kata bulan 3. 8 bulan 3 ke sana. Kita selama 45 dah habis. Habis dah apa ni? Kata Hasan Basri tu, kelas para. Jadi ini dah habis dah bab sunat hayat. Kelas para dia kita belum mula dari kata Hasan Basri tu. Kata Hasan Al-Basri dan kata Hasan Basri. Boleh. Muka surat sebelah, baris yang ketiga, yang ujung sekali, dan kata Hasan Al-Basri, Hasan Basri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Dan kata Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, tiap-tiap sembahyang yang tiada hadir hati padanya, maka iaitu kepada seksa. Dia tulis seksa, dalam Rumi memang seksa, sebab dia dah transliterasi lah. Tapi dalam Jawi dia tulis shin. Betul. Jadi tapi baca seksa lah. Maka iaitu kepada seksa itu terlebih hampir. Dan lagi disebut pada hadis, tiada bagi hamba daripada sembahyangnya melainkan barang yang dikira-kirakan, yakni barang yang dihadir hati serta Tuhannya daripada sembahyangnya. Dan kata Hasan Basri, siapa Hasan Basri ni? Hasan Basri salah seorang daripada tabi'in. Dia kalau ikut Rasulullah SAW, yang hidup sezaman dengan Rasulullah itu, yang beriman dengan Nabi, man laqiyan Nabi wa amana bihi wa mata 'ala al-Islam, wa hadha huwa ta'rifus sahabah. Ini ta'rif sahabat. Sahabat ni apa dia? Sahabat ni maksudnya siapa yang hidup zaman Nabi, berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam Islam. Ini ta'rif sahabat. Beriman dengan Nabi,
mati jumpa dengan Nabi, mati dalam Islam. Ada tak yang hidup zaman Nabi tapi tak jumpa dengan Nabi, tapi dia beriman dan dia mati dalam Islam? Ada ke tak? Ada. Siapa dia agak-agak lah? Uwais Al-Qarni. Tu Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni hidup zaman Nabi, beriman dengan Nabi, tapi tak jumpa Nabi. Jadi tak masuk dalam erti kata sahabat Nabi. Jadi Uwais Al-Qarni ni ulama-ulama sebut Raisut Tabi'in, kepala para tabi'in. Lepas sahabat, nama tabi'in, maknanya orang yang ikut sahabat ataupun anak murid sahabat, dinamakan tabi'in. Uwais Al-Qarni ni masa hidup zaman dia, orang kata dia gila. Gila macam mana? Gila duduk sorang-sorang, duduk jaga lembu. Dia reja lembu dia dengan gembala lah, dia punya haiwan ternakannya, dengan mak dia. Jadi dia dengan haiwan ternakan dengan mak dia. Kadang-kadang gendong mak pergi sana, gendong mak pergi sini. Dan dia sebut juga dalam riwayat, walaupun riwayat itu tidak sahih, dia boleh gendong kambing yang besar-besar, kadang lembu yang besar-besar pun dia boleh bawa seorang. Itu Uwais Al-Qarni. Masa hidup dia orang tak kenal, melainkan setelah kewafatan Rasulullah suruh Umar dengan Ali pergi cari orang ni kalau kamu jumpa dia, minta supaya dia doakan kamu. Padahal Umar dengan Ali ni orang paling kanan dah lah, paling kanan. Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah disebut karramallahu wajhah. Apa makna karramallahu wajhah? Allah Ta'ala memuliakan wajahnya. Sebab apa disebut, dibagi gelaran itu? Sebab walaupun dia hidup dalam kalangan penyembah berhala, tapi muka dia tak pernah sembah berhala, tak pernah tunduk kepada berhala, tak pernah sembah berhala, walaupun dalam kalangan penyembah berhala. Sampai Nabi bagi gelaran Allah Ta'ala memuliakan wajahnya, karramallahu wajhah. Umar pula siapa? Nabi sebut hadza mulhamu hadhil ummah. Inilah orang yang Allah Ta'ala ilham segala kebaikan dalam kalangan umat ni. Antara orang yang banyak Allah Ta'ala ilham kebaikan, Umar. Dan juga dikenali dengan nama Al-Faruq. Al-Faruq maksudnya pembeza antara yang hak dan yang batil. Umar Al-Faruq, sahabat paling kanan. Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ketika Rasulullah nak hijrah, suruh duduk dalam atas katil Nabi. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, dia jadi mertua Rasulullah, diserahkan anaknya Hafsah mengahwini Rasulullah, sebab dia nak ada connection. Mereka memang begitu, tak cukup lagi jadi sahabat, nak ada connection. Jadi dibagi. Macam mana nak ada connection? Bagi Hafsah kepada Rasulullah. Jadi dia jadi mertua Rasulullah. Tu pun takut lagi takut lagi jumpa dengan seorang sahabat yang namanya Huzaifah Ibn Al-Yaman. Huzaifah ni pemegang rahsia Rasulullah. Pemegang rahsia. Antara rahsia yang dia pegang, nama-nama orang munafik di Madinah. Orang munafik ni siapa? Orang munafik ni orang tak beriman, zahir Islam tapi tak beriman. Umar tanya dia, wahai Huzaifah, boleh tak aku tahu list nama, senarai nama orang-orang munafik? Kata Huzaifah, aku ni pegang kepada rahsia, janji dengan Rasulullah tak boleh beritahu pada siapa-siapa pun. Kecek punya kecek tak dapat juga. Last kali dia tanya, wahai Huzaifah, tak mau beritahu tak apalah, tapi nama aku ada dalam list tu. Tu dia tu punya kanan dah, takut lagi ada tak nama dia dalam list orang munafik. Huzaifah kata, ya Umar, nama kamu tidak ada dalam list. Itu yang kata Sayyidina Umar, orang paling kanan. Sayyidina Ali orang paling kanan, tapi Nabi suruh bila jumpa dengan Uwais minta doa. Jadi bila mari kepada kita ulama-ulama,
Yang belakang ulama-ulama kata Uwais Al-Qarni itu yang diiktiraf oleh Rasulullah sebagai salah seorang daripada kalangan dalam umat Nabi, Uwais Al-Qarni. Jadi disebut Uwais Al-Qarni ni Raisut Tabi'in, kepala para tabi'in. Lepas sahabat, tabi'in. Dalam kalangan tabi'in itu ada Hasan Basri. Hasan Basri ni pun banyaklah kisah-kisah karamah dia pun banyak. Kalau kita baca dalam Jami'u Karamatil Awliya, itu salah satu kitab yang ditahqiq oleh guru saya buta. Jami'u Karamatil Awliya, untaian kisah para awliya. Jami'u Karamatil Awliya. Jadi dalam tu ada Hasan Basri. Banyaklah kalau nak cerita tentang karamah dia tu banyak. Ya, orang ni kalau benda-benda yang akan datang, yang nak terjadi, itu biasa dalam kalangan para ulama. Sebab cahaya hati itu, hati itu macam cermin, dia nampak Allah Ta'ala singkap rahsia-rahsia yang ke depan. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahmati Allah. Jadi Hasan Basri kata apa di sini? Setelah kita telah bicarakan bab sunat ab'ad dan sunat hayat. Kalau boleh kita revise sikit. Sunat ab'ad tu macam mana? Sunat ab'ad maksudnya perkara-perkara sunat dalam semayang yang kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggal kita sunat sujud sahwi. Sunat ab'ad. Sunat ab'ad daripada ba'dun maknanya kata sebahagian sembahyang. Dia ni lebih kurang sebahagian sembahyang, tapi bukan perkara teras, bukan rukun sembahyang. Rukun sembahyang kalau tinggal dia teras, rukun sembahyang teras. Kalau tinggal kena patah balik. Contoh waladhdallin amin, lepas itu baca surah bismillahirrahmanirrahim, Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia berhenti sah, tiba-tiba dia sujud, bangkit duduk antara dua sujud lagi sekali. Dia rukuk ke tak rukuk? Jadi dia terlepas satu rukun. Tu kalau nak ikut tak boleh. Rukun dia tak boleh tinggal, dan dia tak boleh tempel balik ataupun tak boleh ganti balik dia dengan sujud sahwi, tak boleh. Jadi nak buat macam mana? Kena ghostan balik, reverse balik. Jadi macam mana? Duduk antara dua sujud atau sujud, bangkit daripada sujud tadi, berdiri balik betul, rukuk balik. Jadi yang sujud, duduk antara dua sujud tadi tak dikira rukuk. Tu yang kata rukun sembahyang. Macam tu juga Fatihah. Ada di seberang sungai sana, orang imam baca Fatihah, dia lupa baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mari Prof Kamarul Zaman kata, apa baca Fatihah tak baca iyyaka na'budu? Dia makmum yang lain pun kata ya betul lah, tak baca. Tapi makmum tak pandai nak tegur imam. Pasal apa? Pasal tak mengaji Muniatul Musalli. Jadi sepatutnya kena tegurlah imam tak baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makmum belakang kena tegur. Sebab tu saya belakang imam ni kena duduk Bilal kena duduk dekat. Kalau Bilal dia lari sampai ujung sana. Patut Bilal kena duduk belakang imam kan? Jadi imam tak baca kan? Imam terlepas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Patutnya orang belakang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi imam tu dia perasan lah, dia sepatutnya kena ghostan balik lah. Dia dah baca dah siratal ladzi, dia kena ulang balik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzi sampai habis. Tapi kalau baca surah tak apa. Kalau dia baca surah wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Alam jadi dekat dia tak baca wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dia tinggal. Makmum tegur, dia terus juga baca. Makmum tegur yang dia tinggal itu, makmum tegur. Tapi dia tak ikut cakap makmum. Dia terus juga. Jadi yang itu tidak mengapa. Kesalahan dalam surah itu tak apa. Yang tak boleh kesalahan dalam perkara rukun, itu mesti buat. Kesalahan dalam perkara rukun mesti buat. Itu rukun. Lepas itu sunat ab'ad kalau tinggal sunat ab'ad ni apa dia? Di antaranya ialah doa qunut.
Antaranya juga ialah duduk tahiyat awal. Baca tahiyat awal. Baca tahiyat awal, duduk tahiyat awal tu dikira sunat ab'ad. Jadi kalau tak duduk pun tak apa, kalau tak baca pun tak apa. Jadi bila dah tinggal, sunat sujud sahwi. Sunat saja sujud sahwi, kalau tak sujud pun sah sembahyang. Jadi masalah kadang-kadang macam mana? Masalah tapi tak berlaku lagi di sini. Di sini orang berarti mereka seberang sungai sana juga. Seberang sungai pun. Seberang sungai sana. Imam tak baca tahiyat awal. Imam dah diri pacak lah. Allahu Akbar kan, dia rakaat kedua. Dia bila rakaat kedua, terus dia bangun rakaat ketiga. Terus rakaat ketiga, makmum kata subhanallah. Makmum suruh dia duduk balik. Subhanallah, subhanallah. Jadi makmum kata subhanallah, dia pun Allahu Akbar, tertinggal tahiyat awal, duduk balik. Batal sembahyang. Pasal apa? Pasal dia kira macam mana? Dia kira tambah rukun. Pasal duduk tahiyat awal tu bukan rukun, hanya sunat ab'ad saja. Kalau dia tinggal, sekali dia kena sujud sahwi. Dia sunatlah sujud sahwi. Makmum belakang yang mari lambat. Kadang-kadang makmum belakang pasal apa? Makmum belakang yang mari lambat, dia mari rakaat keempat lah. Imam baca tahiyat akhir, dia pun duduk juga tahiyat akhir. Imam sujud sahwi. Imam sujud sahwi. Dia kata, apa pasal imam ni sujud sahwi? Mesti imam ada lupa apa-apa. Jadi imam lupa, dia tak lupa. Pasal apa? Dia nak sujud. Dia tak sujud, imam sujud. Imam bagi salam, dia bangun. Batal sembahyang dia. Pasal apa batal? Pasal tak ikut imam. Duk buat kepala batu ketegak biji. Jadi tak boleh. Jadi kena ikut imam. Tu kita kena faham lah, mana satu rukun, mana satu sunat ab'ad, mana satu sunat, mana satu rukun. Kena faham elok. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat rahmatullah, tu sunat ab'ad. Jadi sunat ab'ad tu kalau kita tinggal, kita sunat saja sujud sahwi. Tapi kalau kita ikut imam sujud sahwi, kita kena ikut juga sujud sahwi. Imam sunat dia sujud sahwi, tapi bila dia sujud sahwi, kita kena ikut dia, kita wajib ikut dia. Kalau tak ikut dia, batal sembahyang lah. Yang seterusnya ialah sunat hayat. Sunat hayat ni maknanya kalau kita buat, kita dapat pahala. Kalau kita tinggal, tak berdosa dan tak sunat sujud sahwi. Tak sunat sujud sahwi. Sunat hayat. Antaranya apa sunat hayat? Angkat takbir ni. Angkat tangan. Angkat kedua tangan ketika takbir. Allahu Akbar. Angkat kedua tangan ni sunatnya. Kalau orang mari Allahu Akbar, angkat tangan pun tak, qiyam tangan pun tak, sah sembahyang. Sah. Allahu Akbar. Allah tu mestilah sekurang-kurang ada satu alif. Dia panggil ada satu alif. Sekurang-kurang kena ada satu alif. Tak boleh takbir Allahu Akbar. Ada sekali dulu kita ambil siapa tu, masa tu saya baru di sini. Ada dia ambil orang pelajar daripada Mesir ke mana ke. Kadang-kadang budak-budak ni tak mengaji. Padahal budak-budak Mesir ni pun kadang-kadang bukan pergi mengaji. Kuliah di Mesir tak wajib. Kuliah di sana tu tak wajib. Bukan macam di UPSI. Di UPSI kalau tak pergi, Dr. Makno fail, bagi fail. Kuliah tu musim sejuk. Musim sejuk ke, sedap duduk bawah selimut. Lepas tu tidur 6 jam, 7 jam, 10 jam. Muka bila bangun lepas tidur ke 10 jam. Kalau di Malaysia muka dia macam mana? Muka macam dengan apek longsi tu. Macam dengan apek kalau di Malaysia. Kalau di Mesir tak nampak langsung. Kata baru bangun tidur. Dia tak ada kemasai. Dia panggil kemasai. Sini kemasai. Kemasai tak? Kemasai. Kusut masai. Dia tak ada kusut masai, tak ada. Tidur lama 10 jam, 12 jam pun tak nampak kusut masai. Bangun-bangun orang tak tahu kita bangun tidur. Padahal kita tidur lama, orang tak tahu. Itu kelebihan tidur di Mesir. Mesir sejuk. Jadi tidur lama sedap lah tidur. Musim sejuk pula, duduk pula bawah. Dia panggil selimut Saratoga. Selimut Saratoga tu memang sedap lah. Carilah selimut Saratoga tu. Masa tu tak ada lagi selimut hidup.
Ada selimut tak hidupnya. Orang muda tak faham. Jadi takbir Allahu Akbar tu tak ada satu alif. Seorang kan kena ada satu alif, kena ada harakat. Allahu Akbar, kena ada 2 harakat lah. Allahu Akbar, ataupun boleh sampai 13 harakat. Dia panggil mat ta'zim. Allahu Akbar. Ada orang kata tak boleh sampai 13 harakat. Imam Nawawi kata 2 harakat. Yang tu pandangan dia tak apa. Pandangan Imam Nawawi, siapa nak pegang-pegang lah. Tapi kena faham bila pegang tu. Kalau pegang pandangan Imam, ada kawan-kawan saya pakai pandangan Imam Nawawi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi bila dia takbir nak rukuk, dia takbir lebih 2 rakaat. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, lebih 2 rakaat. Jadi kalau pegang pandangan Imam ni 2 rakaat, kena pegang 2 rakaat tu sampai habis sembahyang. Bukan boleh satu-satu. Jadi baik pegang yang sampai 13 rakaat. Tu kita nak pegang pandangan ni, kena jaga, kena ada ilmu lah. Bila nak pegang tu kena tengoklah diri kita macam mana. Kalau kita duk pakai yang 5 harakat, 6 harakat, Allah, kita pun duk panjang Allahu Akbar, kita pakai yang 2 harakat, boleh tak? Lepas ke tak lepas kita? Tak lepas. Jadi pakai yang kita selamat. Maknanya ikut syariat lah, dan kita selamat. Jangan pakai yang 2 harakat dan kita tak selamat. Jadi Allahu Akbar tu, Allah tu kata Allahu Akbar tu rukun qauli. Dalam sembahyang tu rukun. Kena kata Allahu Akbar masa mula sembahyang, dia panggil takbiratul ihram. Takbiratul ihram maksudnya takbir yang mengharamkan perkara yang halal. Sebelum sembahyang halal kita makan, sebelum sembahyang halal kita minum, sebelum sembahyang halal kita bercakap. Tapi bila kita takbir Allahu Akbar, takbir itu mengharamkan yang halal sebelum tu. Makan, minum tak boleh, bercakap tak boleh. Sebab tu dinamakan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Mengharamkan perkara yang halal sebelum tu. Macam tu juga korek hidung. Korek hidung, orang sembahyang korek hidung. Batal ke tak batal? Sembahyang korek hidung. Dia perkara-perkara yang batal puasa dalam sembahyang, batal sembahyang. Batal puasa apa? Makan, minum. Korek hidung sampai rongga ni batal sembahyang. Tu dia punya korek tu. Separuh apa ni? Separuh jari dia masuk, batal sembahyang lah. Separuh jari masuk. Kalau takat sikit-sikit ni tak apalah. Tak kena ni rongga ni. Rongga ni yang apa orang panggil, yang ada tulang ni lah. Kan? Rongga ni, tulang ni. Dia jolok sampai habis kan. Kalau telinga dia tak masuk. Kalau telinga jolok macam mana tak masuk. Kan? Tak tahulah kalau plastic man lain lah cerita. Tahu plastic man? Plastic man, jari ni boleh jadi panjang. Kan? Jari ni dia boleh buat boleh jadi panjang, boleh? Ada orang boleh buat ke tu? Kalau plastic man lah, kalau biasa tak boleh. Ni tak masuk, macam mana pun tak akan masuk, tak akan sampai rongga. Tapi kalau hidung dia boleh sampai rongga. Jadi tu kita kena jaga tu perkara yang batalkan sembahyang pula. Jadi sunat hayat ini antaranya ialah angkat 2 tangan. Ni angkat 2 tangan ni. Kalau tak angkat sah sembahyang. Janji kata Allahu Akbar lah. Rukun tu. Lepas tu qiyam ni. Letak tangan di sini. Ni. Letak tangan ni. Ni pusat kita. Kan? Ke kiri sikit. Jangan sampai sini. Pusat kita bukan duduk sini. Pasal apa? Letak sini. Tak ada dalam sunnah pun macam ni. Dalam sunnah pun tak ada macam ni. Dalam sunnah ada macam ni. Ada macam ni. Kalau orang mazhab Hanafi macam ni, bawah pusat. Dia memang ada dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Ada Nabi letak tangan kadang-kadang bawah pusat. Sebab tu kita tengok orang Pakistan, dia sembahyang dia letak bawah pusat. Sebab ada hadis tu. Syafi'i ambil hadis yang atas pusat dan ke kiri sedikit. Bukan atas betul-betul pusat, ke kiri sedikit-sedikit je. Sikit je maksudnya, pusat kita atas ke kiri sikit je. Itu. Jangan sampai sini. Ada sampai sini pula. Kan? Ada hak pegang ni pun, pekuk ni pula. Jadi contohlah sikit aja. Jadi yang ni sunat je. Kalau tak pegang macam ni pun boleh. Ni orang mazhab Maliki. Dia orang pun dalil dia kuat juga, tak pegang ni. Qiyam ni, tak qiyam ni pun kuat juga dalil. Kalau kita pergi Oman kan,
Roman orang mazhab Ibadhi. Semayang Allahu Akbar, takbir pun tidak, qiyam pun tidak. Allahu Akbar duduk macam ni je, baca Fatihah apa semua. Takbir ni pun tak, qiyam pun tak. Dia takbir Allahu Akbar ya. Jadi tu kita tengok balik lah. Yang tu sunat je. Tapi imam jangan buat begitu. Kan kadang orang dah tahu lah ni sunatnya. Duduk di rumah sembahyang tu, orang perempuan kita tengok, anak kita tengok, apa kita jadi apa ni? Hebat tu biar ke apa? Janganlah. Kan? Tapi eloklah kalau duduk seorang-seorang tak apa. Kita amal dengan ilmu. Kita amal dengan ilmu, mana dapat pahala. Amal atas dasar ilmu tu dapat pahala, dapat 2 pahala. Jadi banyak lagi lah apa ni sunat hayat tu boleh tengok balik lah. Tu baru muqaddimah lah. Ada 7 minit lagi. Kata Hasan Basri. Jadi Hasan Basri minat tabi'in, rahimahullahu ta'ala, tiap-tiap sembahyang yang tiada hadir hatinya, tiap-tiap sembahyang yang tiada hadir hatinya maksudnya yang tidak khusyuk, yang tidak khusyuk, maka iaitu kepada seksa itu terlebih hampir. Bukan kata kena seksa, bukan kata berdosa, tak berdosa. Sebab khusyuk ni bukan salah satu daripada rukun sembahyang. Khusyuk ni salah satu dari rukun sembahyang. Kalau salah satu dari rukun sembahyang, maka tak sah habis sembahyang. Pasal apa? Kita khusyuk nak sembahyang. Mula daripada Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, semua duk cerita dunia semua. Cerita. Ni bukan kata kat diri saya sebenarnya. Kan? Semua cerita. Anak macam mana? Esok sekolah ke tak? Esok sekolah tak? Cuti nampak? Anak sekolah, nak tak sekolah esok. Yang tak ada anak, cucu pula. Cucu dia esok. Sampai nak makan apa, sampai nak makan esok pun dalam semayang dia bincang, buat perbincangan meja bulat dalam semayang, nak makan apa esok. Jadi kok mana mari khusyuk. Sebab tu khusyuk ni awal-awal lagi ulama-ulama sebut, kita nak khusyuk, kita tengok dulu bacaan-bacaan kita. Kita betulkan bacaan tu. Bacaan tu Bismillahirrahmanirrahim, baca elok. Bagi sebutan tu keluar elok. Bagi sebutan tu fasih. Baru lepas tu mari khusyuk. Khusyuk dia akan mari sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, kita baca bismillah elok. Jadi dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi kita tadabbur makna. Tadabbur makna dalam hati lah. Sebut di mulut, tadabbur makna dalam hati. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji-pujian, semua puji-pujian yang 4 tu, puji qadim kepada hadis, puji hadis kepada hadis, puji hadis kepada qadim, puji qadim kepada hadis, semua tu masuk hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puji seperti mana qadim kepada qadim, orang yang musyahadah dia nampak semua qadim kepada qadim. Maknanya puji Allah kepada hamba, hamba kepada Allah, hamba kepada hamba, Allah kepada hamba. Semua puji-pujian ni adalah teruntuk hanya untuk Allah. Seolah-olah Allah Ta'ala yang letak puji-pujian. Puji-pujian itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Jadi kita tadabbur makna dalam tu. Kalau boleh lagi kita tadabbur dengan bayang, bukan tadabbur dengan perkataan, dengan makna saja, dengan bayangan. Dengan bayangan maksud kita nampak lah. Ar-Rahmanir-Rahim, tengok Allah Ta'ala bagi nikmat banyak. Dia Maha Pemurah. Ar-Rahim, dia Maha Penyayang. Penyayang dengan dia bagi kepada kita taufik. Kita boleh sembahyang, kita boleh duduk dalam majlis ilmu, kita boleh berzikir, itu semua adalah daripada taufik, inayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kita tadabbur makna. Jadi berdosa tak kalau orang sembahyang tidak ada khusyuk? Tidak berdosa. Sebab bukan khusyuk itu bukan salah satu daripada rukun sembahyang. Jadi apa makna kata Hasan Basri di sini? Orang yang tiada hadir hati padanya,
maka iaitu kepada seksa itu terlebih hampir. Makna di sini ialah orang yang sembahyang yang tak mau khusyuk, yang tak cuba untuk khusyuk. Tak cuba untuk khusyuk. Tak cubalah untuk khusyuk. Tak cuba, dia sembahyang ni macam lepas batuk di tengah je. Macam nak lepas aja. Kan? Tak suka sembahyang. Bangun sembahyang pun malas. Jadi orang yang macam ni terlebih hampir kepada siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila kita sembahyang itu kita tak ingat kepada Allah, kita tak mentakzimkan, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita takut iblis dia ambil kita duduk dalam grup dia. Duduk dalam grup dia macam mana? Maksudnya sembahyang tu bukan kerana Allah. Yang tu yang takut tu. Sembahyang bukan kerana Allah, kerana apa? Kerana manusia. Sembahyang kerana apa? Kerana takut orang kata dia tak sembahyang. Sembahyang kerana apa? Sembahyang kerana dunia, kerana nak dapat habuan dunia, kerana nak pujian orang. Itu semua kita tak mau. Dan lagi disebut pada hadis, tiada bagi hamba daripada sembahyangnya melainkan barang yang dikira-kirakan, yakni barang yang dihadir daripada sembahyang sudusnya. Yang dihadir hati serta Tuhannya daripada sembahyangnya, dan bahwasanya orang yang sembahyang ia, maka tiada disurat baginya daripada sembahyang sudusnya, dan tiada usyur, yakni bahawasa dia tulis apa usyur tu Haji? Usyur dalam transliterasi dia tulis apa? 1/10 betul lah. Sudus 1/6. Jadi dia kata di sini, orang yang kita dapat pahala ni daripada sembahyang, orang yang sembahyang dapat pahala daripada sembahyang dia kadar khusyuk dia, kadar sembahyang yang dia buat tu. Khusyuk tu lepas rukun-rukun semua lepas dululah. Kalau rukun-rukun semua tak lepas, khusyuk semua tak jadi juga. Maknanya sembahyang tu bukan atas dasar ilmu, Jadi kita sembahyang, kita kena ada ilmu tentang sembahyang, dan kita kena khusyuk. Khusyuk dalam sembahyang. Jadi orang yang khusyuk dalam sembahyang tu diberi sembahyang, diberi pahala. Diberi pahala sembahyang itu sekadar yang kita buat dalam sembahyang lah. Dan maksudnya dari segi tata laku kita dalam sembahyang, perbuatan kita dalam sembahyang, rukun-rukun sembahyang, sunat-sunat dalam sembahyang, dan juga khusyuk kita dalam sembahyang. Di khusyuk ni pun mauhibah ke muktasabah? Ini pun perbahasan para ulama. Ulama-ulama bahas. Khusyuk ini mauhibah ke muktasabah? Mauhibah maksudnya gifted ke? Yang diberi ke, ataupun kita kena usaha dapat? Kita usaha dapat juga. Kita kena usaha untuk dapat. Jadi untuk dapat penuh Allah Ta'ala bagilah. Jadi khusyuk ni pun banyak cara, bukannya satu cara. Ada orang dia sembahyang Allahu Akbar, orang yang musyahadah khusyuk lah. Orang musyahadah ni semuanya daripada Allah. Dia ingat pisau dia pun dia kira khusyuk lah. Itu kata Imam Ibn Arabi. Imam Ibn Arabi dia lain sikit. Dia khusyuk dia itu bagi dia lain sikit. Dia special sikit daripada orang lain. Nanti kita bincang lain lah Ibn Arabi tu. Tapi nak ceritanya khusyuk ni macam-macam. Antaranya khusyuk ni macam mana? Kita tadabbur makna. Tadabbur makna macam tadi. Makna-makna bacaan itu kita hayati makna-makna bacaan, sama ada dengan terjemahan ataupun dengan bayangan. Makna-makna bacaan. Ada lagi orang yang dia dalam sembahyang tu ingat Allah saja. Allah tu sentiasa ada dalam hati dia. Dia zikir banyak Allah dalam hati. Allah dalam hati. Yang ni pun dah masuk juga dalam kategori khusyuk, masuk juga. Ada orang yang dia imam baca tentang syurga, sebut sikit jannah, dia pun bayang syurga. Ya Allah berikan aku syurga, minta dalam sembahyang tu, dalam hati lah minta, ya Allah berikan aku syurga. Imam sebut tentang an-nar, neraka, dia tak faham semua makna,
Tapi bila imam baca tentang jannah, tentang syurga, dia pun, ya Allah berikan kepada aku syurga, berikan kepada ahli keluarga aku syurga, berikan kepada isteri aku syurga, berikan kepada anak-anak aku syurga, berikan kepada semua orang Islam syurga. Tu masuk juga dalam khusyuk. Saya ingat kepada Allah. Jadi apa sahaja dalam sembahyang yang ingat kepada Allah, tadabbur makna ataupun yang lain-lain, itu dikira masuk juga dalam pengertian khusyuk. Tapi tak samalah, beza-beza lah. Memanglah tak mana sama. Ikhlas pun tak sama, ada perbezaan ikhlas ni. Kan ada ikhlas orang biasa, ada ikhlas orang yang khawas. Begitulah juga dengan khusyuk. Tapi yang baik antaranya ialah tadabbur makna. Tadabbur makna maksudnya kita memahami makna-makna bacaan. Dan yang lebih tinggi daripada itu, semestinya lah khusyuk orang yang ada musyahadatullah. Itu yang dalam tasawuf tu. Dan kadar khusyuk bagi Allah pada sembahyangnya, dan yang demikian itu, dan tiada usyur, yang ini bahwasanya yang disurat baginya daripadanya kadar yang ada padanya, hadir hati serta Allah, dan khusyuk dan kadar khusyuknya bagi Allah pada sembahyangnya. Dan jadi diberi pahala tu macam tu lah, kadar khusyuk, kadar hadir hati. Tapi yang ni mesti selepas daripada rukun, sunat semua selesai tu. Yang duk campur, yang rukun tak buat, yang sunat buat banyak, tak boleh lah, kan? Jadi rukun buat semua elok, sunat buat semua elok, jadi baru dia kira yang khusyuk ni. Dan yang demikian itu terkadang sedikit hadirnya dan terkadang banyak dengan kadar lalainya dan jaganya. Jadi lalai lawan dia jagalah. Bila kita lalai tu, kita tak ingat Allah lah, ingat dunia saja tu, tu tak ingat Allah. Bagi orang yang hadir lagi khusyuk pada sekalian sembahyangnya, disurat baginya sekalian pahalanya. Jadi orang yang khusyuk maksudnya orang yang khusyuk. Khusyuk ni dia panggil, kalau dalam bahasa Arab dia panggil isim fa'il kepada khusyuk. Isim fa'il maksudnya orang yang khusyuk. Khusyuk maksudnya orang yang khusyuk pada sekalian sembahyangnya, disurat baginya sekalian pahalanya. Jadi orang yang khusyuk dalam sembahyang, dia bagi pahala penuh. Dan yang lalai pada sekalian sembahyang tiada disurat baginya suatu, maka ijtihad olehmu hai orang yang berkehendak akan lazat munajat, kan akan Tuhannya, mudah-mudahan dikasihani Allah akan kamu, maka hendaklah kita ijtihad. Ijtihad maksudnya bersungguh-sungguh. Ijtihad tu maksudnya bersungguh-sungguh. Munajat maksudnya kita munajat lah. Maka hendaklah kita ijtihad sebolehnya pada khusyuk dan hadir hati, dan ikhlaskan dia bagi Allah. Dan hendaklah tadabbur. Tadabbur ni maksudnya menghayati makna tu lah. Dan hendaklah tadabbur akan barang yang kita bicara daripada kalam Tuhan. Daripada kalam Tuhan maksudnya daripada Quran yang kita baca lah. Daripada kalam Quran yang kita baca, daripada munajat kita tu yang kita minta dalam sembahyang lah. Antara apa yang kita minta dalam sembahyang, antaranya duduk antara dua sujud itu kita minta Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, ampuni aku, bagi kesihatan kepada aku, bagi rezeki kepada aku, rahmati aku. Itu semua kita munajat lah. Jadi kita tadabbur makna-makna itu semua, hayati makna-makna itu semua, dan hadir dan ikhlaskan dia bagi Allah. Dan hendaklah tadabbur akan barang yang kita bicara daripada kalam Tuhan kita di dalam sembahyang, dan jangan bersegera apabila membaca segala bacaannya. Maknanya jangan duk baca gopoh gapah. Yang bersegera maksudnya jangan baca gopoh gapah. Maka bahwasanya tiada dapat tadabbur serta bersegera. Maknanya tak boleh tadabbur. Susahlah nak tadabbur kalau baca cepat-cepat. Nak tadabbur makna macam mana? Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadabbur makna macam mana? Dia baca lambat-lambat, boleh tadabbur, boleh hayati makna. Dan apabila rukuk dan sujud, maka hendaklah tetapkan serta tamakninah. Jadi bila rukuk dan sujud tu kena ada tamakninah lah. Tamakninah sekurang-kurangnya subhanallah, kan? Sekurang-kurangnya kadar subhanallah. Dan jangan engkau apa tu? Jangan engkau apa?
Jangan kamu pagutkan. Pagutkan tu, pagut tu ada gol. Pagutkan seperti pagut ayam, macam ayam patuk padi. Sembahyang macam ayam patuk padi. Maka tiada sah sembahyang kerana tamak-ninah itu rukun sembahyang, dan tiada sah sembahyang sama ada fardunya atau sunatnya dengan ketiadaannya, dan maksudnya dengan ketiadaan tamak-ninah. Jadi jangan sembahyang macam ayam patuk padi, ayam pagut padi. Ayam pagut padi kan macam tu. Dia sembahyang rokok Allahu Akbar macam yang sebut di Jawa tu. Dia baca macam mana tu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wad-dallin. La ilaha illallah. 20 rakaat 11 minit. 20 rakaat 11 minit. Sembahyang. Mana tamak-ninah, mana la ilaha illallah. Kerana orang yang tidak sempurnakan rukuknya dan sujudnya dan khusyuk dan sembahyang itu ialah dinamakan orang yang mencuri seperti barang yang disebut pada hadis. Jadi kita sambung. Jangan engkau pagutkan, dan jangan engkau pagutkan. Kita sambung itu nanti. Dan jangan engkau pagutkan seperti pagut ayam. Tu ada hadis tu, nanti saya bawa hadis. Dia ada lagi tu, yang mencuri dan sembahyang ni dia ada kriteria dia, kena tengok hadis. Nanti minggu depan insya-Allah. Yang seterusnya saya akan bawa hadis insya-Allah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak tanya apa kan? Ya. Macam mana? Ya, anak perempuan. Dia anak dia bukan seorang. Anak dia ramai lah. Ada dalam kalangan anak dia tu yang dia bunuh. Dia bunuh dengan cara tanam hidup-hidup. Itu adat kebiasaan orang jahiliah. Tanam anak perempuan hidup-hidup. Tapi bila dah masuk Islam, semua tu tak dikira lah. Kan, dia dosa-dosa yang dia buat ataupun kesalahan-kesalahan yang dia buat sebelum Islam, bila dia masuk Islam tu dah tak kira lah, dia tak dosa lah. Allah Ta'ala kifarat, Allah Ta'ala tak kira. Jadi bila masuk Islam tu baru kira. Jadi itulah dia orang ni memang nak attach dengan Nabi. Dia nak ada attach, ikatan yang kuat dengan Rasulullah. Tu dia cari macam-macam cara. Macam tu juga Sayyidina Umar tu, dia sentiasa nak berlumba-lumba dengan Sayyidina Abu Bakar dalam buat kebaikan. Tapi tak boleh juga. Sayyidina Abu Bakar lebih utama. Sahabat Nabi yang paling utama ialah Sayyidina Abu Bakar, yang keduanya Umar. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Ada. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah silap saya mohon banyak-banyak ampun dan maaf. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah ta'ala li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.